Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan dengan kitab Fadilat Amal bab 2, perkara yang ke-6. Ketakutan Hazrat Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Hazrat Umar radhiyallahu anhu memegang sehelai jerami yang kecil di tangannya sambil berkata, "Alangkah baiknya kalau aku ialah jerami ini." Kadang-kadang beliau berkata, "Alangkah baiknya kalau ibuku tidak melahirkan daku." Suatu ketika sedang sibuk melakukan sesuatu, seorang lelaki telah datang dan berkata, "Si Fulan telah menzalimi saya. Tolonglah Tuan membantu saya untuk mengambil tindak balas bagi pihak saya." Beliau telah mencermati orang itu sekali sambil berkata, "Apabila aku duduk untuk urusan seumpama ini, engkau tidak datang. Apabila aku sibuk dengan urusan lain, barulah engkau datang dan menyuruh aku mengambil tindakan balas." Lelaki itu pun beredar dari situ. Kemudian beliau telah menghantar seseorang untuk memanggil lelaki tersebut. Selepas lelaki itu datang, beliau menyerahkan cermati kepada lelaki itu dan berkata, "Ambillah tindak balas terhadap saya." Lelaki itu berkata, "Saya telah memaafkan Tuan kerana Allah Subhanahu wa taala." Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah pulang ke rumah dan mengerjakan solat 2 rakaat. Selepas itu beliau berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Umar, dahulu kamu rendah. Allah lah yang telah meninggikan kamu. Dahulu kamu sesat. Allah lah yang memberikan hidayat kepadamu. Dulu kamu hina. Allah lah yang telah memuliakanmu. Dia juga yang menjadikan kamu pemerintah. Sekarang apabila seorang datang dan berkata, 'Tolong ambil tindak balas terhadap kezaliman yang dilakukan ke atas saya,' kamu telah memukulnya. Esok pada hari kiamat, apakah jawapan yang engkau akan berikan kepada Tuhanmu?" Beliau terus mencela dirinya sedemikian buat beberapa lama. Asadul Gabbah. Beliau terus mencela dirinya sambil berbuat beberapa lama. Asadul Gabbah. Hazrat Aslam radhiyallahu anhu, hamba kepada Hazrat Umar radhiyallahu anhu, menceritakan, pada suatu ketika sedang saya dan Hazrat Umar radhiyallahu anhu berjalan menuju Harah. Di suatu tempat kelihatan api yang sedang menyala di padang pasir. Hazrat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mungkin itu ialah kafilah yang tidak sempat masuk ke bandar kerana waktu malam. Marilah kita pergi melihat keadaan mereka dan menguruskan keselamatan mereka pada waktu malam." Setiba di sana, kelihatan seorang wanita bersama beberapa orang anaknya yang sedang menangis dan meraung-raung. Terdapat satu periuk yang penuh dengan air diletakkan di atas dapur yang sedang menyala. Beliau telah memberi salam dan meminta izin, lalu menghampiri mereka dan bertanya, "Kenapakah budak-budak ini menangis?" Wanita itu menjawab, "Mereka menangis kerana tersangat lapar." Hazrat Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Apakah yang ada di dalam periuk api yang menenangkan mereka supaya mereka tidur?" Wanita itu menjawab, "Hanya air yang diisikan di dalam dan diletakkan di atas api untuk menenangkan mereka supaya mereka tidur. Hanya Allah SWT yang akan membuat keputusan antara aku dengan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu
kerana beliau tidak menghiraukan kesempitanku. Hazrat Umar radhiyallahu anhu mula menangis dan berkata, semoga Allah SWT merahmatiku. Bagaimana Umar dapat mengetahui keadaanmu? Wanita itu berkata lagi, dia Amir kami tetapi masih tidak mengambil tahu hal kami. Hazrat As-Salam radhiyallahu anhu menceritakan, Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah membawa aku pulang bersama beliau dan pergi dan telah mengisi satu karung dengan tepung, kurma, minyak sapi dan beberapa helai pakaian serta sedikit wang. Beliau telah memenuhkan karung itu. Kemudian beliau berkata, letakkan karung ini di atas belakangku. Saya berkata, biarkan saya yang membawa karung ini. Beliau berkata, tidak, letakkanlah di belakangku. Apabila saya mendesak 2-3 kali, beliau berkata, adakah engkau yang akan memikul bebanku pada hari kiamat nanti? Akulah yang akan memikul bebanmu pada hari kiamat kerana akulah yang akan disoal tentangnya. Saya dengan berhati telah meletakkan karung itu di atas belakang beliau. Lantas, beliau telah menuju dengan pantas sekali ke arah tempat wanita tersebut. Saya pun pergi bersama beliau. Sebaik saja sampai di sana, beliau telah memasukkan tepung, sedikit minyak sapi dan buah tamar ke dalam periuk itu dan mula mengacaunya. Beliau sendiri yang meniup dapur itu. Hazrat As-Salam radhiyallahu anhu berkata, aku lihat asap keluar dari celah-celah janggutnya yang tebal. Sehinggalah harirah, yakni bubur gandum manis telah tersedia. Selepas itu beliau telah mengeluarkan makanan itu dengan tangannya sendiri dan kemudian memberi budak-budak itu makan. Setelah mereka betul-betul kenyang, mereka pun bermain-main dengan riang. Baki makanan yang masih tinggal diserahkan kepada mereka untuk dimakan kemudian. Wanita itu sangat gembira dan berkata, semoga Allah SWT membalas kamu dengan kebaikan. Kamulah yang lebih layak menjadi khalifah daripada Umar. Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah menyenangkan hati wanita itu dengan berkata, apabila kamu datang berjumpa khalifah, kamu juga akan menemui saya di sana. Beliau menjauhkan diri sedikit daripada wanita itu dan duduk di atas bumi. Selepas duduk beberapa ketika, beliau pun pulang sambil berkata, aku duduk di situ kerana aku telah melihat mereka dalam keadaan menangis. Hatiku ingin benar agar dapat melihat mereka dalam keadaan gelak ketawa. Asharul Masyahir, Mutakab Kanzul Ummal. Semasa solat subuh, biasanya beliau membaca surah Al-Kahfi, Toha dan surah-surah lain yang panjang dan beliau akan menangis sehingga tangisannya kedengaran beberapa saf di belakang. Pada suatu kali, sewaktu solat subuh, beliau telah membaca surah Yusuf. Apabila tiba pada ayat yang bermaksud, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan duka citaku pada Allah SWT. Surah Yusuf ayat 86. Beliau telah menangis sebegitu rupa sehingga suaranya tidak terkeluar. Kadang-kadang beliau juga akan menangis waktu solat tahajud hingga menyebabkan beliau tumbang dan jatuh sakit. Keterangan. Demikianlah keadaan Hazrat Umar radhiyallahu anhu yang takut pada Allah SWT. Meskipun nama beliau saja sudah cukup ditakuti dan digeruni oleh raja-raja yang besar, hari ini walaupun 1350 tahun telah berlalu, kehebatan beliau masih diakui. Dewasa ini bukan setakat raja ataupun pemerintah, malah ada ketua yang biasa sanggup melakukan demikian kepada orang bawahannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.